Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua panel yang telah dilantik. Tahniah diucapkan. Saya mewakili jawatankuasa juri akan menerangkan berkenaan dengan borang penilaian Third IPDEX 2021. Kita ada 11 item untuk dinilai kepada setiap peserta. Tuan-puan boleh pilih peserta terlebih dahulu. Okey, contohnya Nur Anis Izzati di sini. Kemudian terus kepada item pertama, kreativiti dan inovasi dalam subkriteria keaslian dan adaptasi. Kita ada empat elemen. First adalah idea yang kreatif. Kedua adalah berfokus kepada penyelesaian masalah. Ketiga adalah reka bentuk ataupun pendekatan penciptaan yang kreatif. Dan yang keempat adalah relevan dengan keperluan semasa. Untuk idea yang kreatif, bermaksud kita kena nilai dari segi originality ataupun novelty of the product. Okay. Macam mana kita nak nilai? Kita boleh lihat dari segi literature review lah. Okay, pelajar dapat menunjukkan literature review yang baik, perbandingan yang baik antara projek yang pelajar tengah buat dengan projek yang pernah dibuat sebelum ni. Elemen yang kedua berfokus kepada penyelesaian masalah. Okey, maksudnya penyataan masalah yang pelajar gariskan tu adakah sama dengan outcome yang dihasilkan pada penghujung ataupun sekarang ni lah. Okey, kita tengok penyataan masalah, objektifnya kan berkaitan. Okey, kemudian tengok apa yang dihasilkan, adakah follow penyataan masalah dengan objektif yang dibuat sebelum ni. Kemudian untuk elemen ketiga ialah reka bentuk ataupun pendekatan penciptaan yang kreatif. Okey, maksudnya pelajar kreatif dari segi reka bentuk dia. Kreatif dari segi penyambungannya. Kreatif dari segi bahan-bahan yang guna pakai. Kreatif dari segi komponen. Komponen yang digunakan. Update. Itu contohnya. Kemudian elemen yang keempat adalah relevan dengan keperluan semasa. Okey, di sini kita kena tahu pelajar sedar tak tentang permasalahan terkini ataupun sedar tak tentang perkembangan teknologi sekarang ni. Kalau bukan sebab pandemik, pelajar tahu juga berkenaan dengan IR 4.0 dengan mengaplikasikan penggunaan IoT dalam projek yang mereka buat. Okey. Kalau pelajar ada sebagai contoh IP, IP at least ada copyright, okey, itu dah cukup, okey, untuk nak membuktikan dari segi kreativiti pelajar, dari segi novelty-nya. Okey, itu semua advantage lah. Kalau pelajar tak ada, kita boleh melihat dari segi literature review. Okey, panel tuan-puan boleh selepas menilai projek pelajar tu sangat baik ataupun sangat lemah dengan mengisikan markah dengan cara memilih skala yang dibuat di bawah ni. Kalau sangat baik tekan 5, kalau tak bagus ataupun sangat lemah tekan 1. Tekan sahaja. Kemudian dari segi tahap pelaksanaan dalam subkriteria tahap penghasilan dan pelaksanaan, inovasi telah mencapai peringkat produk sebenar sedia untuk digunakan atau komersial. Ni panel tuan-puan boleh lihat produk pelajar berkenaan, adakah ianya prototype, okey, ataupun model. Sebenarnya kat sini kalau prototype dia sangat baiklah. Okey, sebab prototype ni kita tahu dia dah function proper. Cuma tinggal tunggu masa untuk diaplikasikan. Kemudian tengok juga dari segi produk tu sama ada ianya berbudaya saing. Means dia boleh dikomersialkan lah. Just lihat pada produk sahaja. Okey. Kemudian untuk replikasi untuk sebar luas dalam subkriteria boleh dilaksanakan terus di pelbagai tempat. Okey, sangat baik. Inovasi telah
dilaksanakan terus di pelbagai jabatan ataupun tempat seperti mana yang digariskan ataupun diletakkan dalam penyataan masalah dan objektif agensi dengan penambahbaikan tanpa menimbulkan kos yang tinggi. Ni pelajar dah apply, dia ada advantage kat sini. Okey, kalau dah apply sangat baik. Kemudian dari segi efisien, kita ada efisien ni kita faedah lah. Faedah kita ada dari segi masa, dari segi kos, dari segi productivity dan juga dari segi user friendly. Okey, untuk kos, masa dulu Untuk masa, okey, jimat masa maksudnya produk tu faedah kepada penggunanya, adakah ianya boleh menjimatkan masa? Okey. Kemudian dari segi kos pula, adakah produk tu boleh menyebabkan kos? Contohnya macam projek penjimatan elektrik lah. Penjimatan elektrik. Tentu kalau pelajar nak buat tu mestilah dia nak supaya kos pembayaran bil elektrik tu dapat dikurangkan kan. Okey, kat situlah terletaknya maksud jimat kos dekat sini. Okey. Tapi dengan buktilah sama juga dengan masa. Kalau boleh dibuktikan dengan baguslah. Kalau tak boleh dibuktikan, kurang sikit lah, mungkin 4, 3 Okey. Kemudian dari segi meningkatkan produktiviti, okey, sangat baik memenuhi 4 elemen meningkatkan produktiviti, iaitu motivasi, kualiti, efisien dan juga ekspektasi. Okey, motivasi tu maksudnya kalau contoh pelajar buat projek untuk lecturer lah, contohnya untuk lecturer, projek pembelajaran dan pengajaran lah. So adakah projek itu boleh meningkatkan motivasi pelajar? Adakah projek PMP tu boleh meningkatkan motivasi pensyarah? Atau sebagainya lah. Maksudnya dari segi motivasi tu. Kalau dia buat projek tu untuk pengguna si rumah, contohnya projek plantation, penanaman pokok yang sekarang ni sangat ramai yang tengah tanam pokok kat rumah kan. Adakah ianya datangkan motivasi kepada si rumah yang duduk di rumah sebabkan pandemik ni, sebabkan apa sekarang ni, sebabkan pandemik ni lah, duduk rumah. Okey, adakah ia meningkatkan motivasi? Okey, kemudian kualiti. Okey, kualiti. Adakah kualiti pembelajaran tu makin bagus? Adakah dapat support untuk kos di rumah, untuk kualiti hidup di rumah dan sebagainya. Kemudian efisien, berkesan. Dia berkesan lah. Kemudian ekspektasi. Ekspektasi ni maksudnya adalah expectation. Maksudnya ianya memberi harapan kepada supaya kehidupan tu lebih baik, ataupun kalau tadi projek PMP, okey, maksudnya PMP tu akan berlangsung dengan lebih baik. Dengan lebih baik. So macam itulah ekspektasi. Kalau pelajar dapat memenuhi keempat elemen ni, dapatlah full mark, sangat baik untuk efisien bahagian tingkatkan produktiviti. Okey, kemudian mudah digunakan, user friendly. User friendly semua dah maklum lah. Saya rasa tuan-puan dah maklum. Mesra pengguna. Dia ni tak kata apa, leceh lah. Dia tak leceh. Maksud dia guna mudah, ringan, mungkin boleh removable, boleh apa lagi so dia kira mudah lah, user friendly. Kemudian okey, dari segi signifikan pula, tahap signifikasi. Okey, inovasi ini telah memberi signifikan dan impak kepada organisasi atau peringkat yang lebih tinggi dengan mempunyai bukti yang terperinci. Okey. Sini pelajar kena membuktikan bahawa produk yang dihasilkan tu akan memberi impak ataupun telah memberi impak.
Kalau akan beri impact tu mungkin pelajar boleh buktikan dari segi pemerhatian dia, dari segi literature dia. Kita tak naklah dibuktikan produk tu setelah diaplikasikan, sebab itu mungkin akan ambil masa selepas ni lah. Tapi boleh dibuktikan dengan pelajar punya pemerhatian, belajar punya analisis, pelajar punya literature. Dia tahu bahawa produk dia boleh mendatangkan impact kepada organisasi. Impactnya apa? Dia nyatakan juga. Okey. Kemudian kita masuk kepada analisis. Analisis berkaitan inovasi dalam subtema subkriteria analisis berkaitan inovasi. Kalau tengok sangat baik kat sini, pelajar menjalankan analisis dan kajian selepas atau semasa menghasilkan inovasi dengan terperinci dan jelas. Ini pelajar boleh lihat, boleh tunjukkan. Kita boleh tengok, tuan-puan boleh tengok pada chapter yang keempat. Chapter keempat, analisis kan. Pelajar buat analisis gitar, analisis dari segi power, voltage, current, dari segi torque, apa lagi. Yang pelajar aplikasikan dia punya pembelajaran daripada SEM 1 tu kan. Dari segi simulation ke. So, pelajar paparkan analisis tu. So, bila ada banyak, dari segi wave, contoh wave, gelombang dan sebagainya. Kalau ada, banyak, cukup, berkaitan, sangat baik. Kemudian pelajar membuat demonstrasi pengujian bahan inovasi. Ini berdasarkan pada video yang ditunjukkan oleh pelajar. Kalau sangat baik, berfungsi dengan baik dan mengikut objektif yang telah ditetapkan. Okey, kemudian pembentangan, penyampaian yang jelas dan kandungan yang baik. Ni pelajar dia dapat sampaikan dengan terang. Kita cakap, kita faham. Okey, tidak mererit-rerit. Okey. Kemudian poin yang disediakan kat situ pun ringkas, bukannya berbentuk ayat yang panjang lebar untuk diterangkan. Kemudian itu yang terakhirlah, 11 elemen sampai pembentangan. Kemudian panel bolehlah komen, komen keseluruhan produk berkenaan, dan panel boleh memilih nama dalam bahagian ni dan akhirnya submit. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat menilai.